Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada anda semua. Hari ini saya nak share dengan anda tentang blockchain. Saya nak share dengan anda tentang blockchain. Okey. Blockchain ni sebenarnya dia luas. Dia luas. Okey, ada banyak sangat benda-benda yang kita nak kena faham. Okey, jadi saya nak share dengan anda, okey, anda tengok kat skrin, saya nak share dengan anda pasal benda ni, okey. Dan benda ni anda boleh dapatkan dekat dalam grup WhatsApp. Okey. Kalau tengok cryptocurrency ni apa sebenarnya? Okey, cryptocurrency ni sebenarnya dia datangnya dari perkataan kriptografi. Okey, daripada ilmu matematik kriptografi yang merungkai permasalahan secara digital. Dan hasil penyelesaian tu terhasillah unit yang disebut cryptocurrency. Okey. Jadi cryptocurrency ni dia bukannya wang tunai digital. Dia bukan wang tunai digital. Dia tetapi dia adalah aset yang dijual dalam kiraan unit. Sama seperti saham. Dia macam saham lah. Okey. Jumlah cetakan cryptocurrency ditetapkan sebelum pembikinannya sama seperti saham. So dia tetapkanlah berapa jumlah cryptocurrency tu yang nak diterbitkan. Okey, nanti kita tengok Okey, cryptocurrency tidak boleh dicetak berulang-ulang seperti wang tunai fiat. Okey, kalau dia dah set dah, banyak tu je lah. Dia tak boleh nak orang kata apa? Nak cetak lagi, cetak lagi, cetak lagi kan. Dia bukan macam tu. Okey. Unit saham dinilai atas sandaran perniagaan syarikat pengeluar saham. Okey. Itu kalau saham lah. Kalau unit cryptocurrency, okey, dia dinilai atas teknologi kriptografi di sebalik pembikinan cryptocurrency tersebut. Dan unit disimpan di dalam ledger yang dipanggil blockchain. Okey. Jadi cryptocurrency yang ada kat dalam dunia ni disimpan di dalam ledger yang dipanggil blockchain. Blockchain ni maksudnya dalam dunia ni, okey, dia ada komputer yang bersambung-sambung, yang mana komputer ni dia ada software yang masing-masing menyimpan ledger tu, transaksi tu. Masing-masing simpan. Jadi, dia disimpan oleh semua orang yang ada komputer yang dipanggil node. Jadi kat situ itulah pemilik yang menyimpan komputer tu dia boleh dapatlah reward. Kalau berlakunya transaksi dia boleh dapat reward. Sebab tu dia orang ni kalau anda dengar adalah orang panggil mining lah kan, staking lah kan. Benda-benda tu. Okey. Aktiviti jualan dan belian dibuat di pusat dagangan yang dipanggil exchanger. Okey. Jadi cryptocurrency ni kita boleh jual dan beli di exchanger. Okey. Kalau duit kita jual beli kat mana? Kalau duit. Saya nak tanya anda ni. Cuba komen. Kalau duit kita jual beli kat mana? Kalau duit kita jual beli dekat money changer. Kalau kripto kita jual beli dekat exchanger. Okey. Dekat dunia ni ada banyak exchanger. Okey, ada banyak exchanger beratus, tak ada beribu kot. Nanti kita tengok. Okey. Alright. So, kripto adalah digital asset. Okey, yang mana aset ialah pemilikan suatu objek yang berharga yang dibeli atas keperluan tertentu dan dijual ketika keperluan telah dipenuhi. Transaksi jual beli aset adalah dilakukan melalui dua pihak yang berkonsep persetujuan tawaran harga dalam aktiviti pindahan pemilikan. Okey, dia ada dua kategori aset untuk dimiliki. Aset fizikal dengan aset digital. Okey, ini contoh aset. Aset fizikal macam rumah, kenderaan, emas kan. Aset digital ni macam unit saham, unit trust, unit cryptocurrency. Dia adalah aset digital. Unit cryptocurrency. Okey. Jadi kalau kita tengok secara ringkasnya, pusat urus niaga ni kalau macam emas, perak, okey, pusat dagangan dia kat mana? Dekat Rano, dekat tempat pajak kan? Ataupun dekat QM ataupun dekat public gold kan. Kita boleh jual beli kat situ. Ataupun ada banyak lah Maybank semua. Jadi pemantauan dia, bank pemantau, agensi-agensi kerajaan lah yang memantau.
Kalau fiat currency pula, okey, bank pusat dagangan dia bank dan pemantau dia bank pusat lah. Fiat currency ni contoh kalau macam ringgit Malaysia kan, bank negara Malaysia lah yang memantau, yang memegang apa mencipta fiat currency ni. Okey, kalau saham pula bursa saham. Okey, yang mana pemantauan dia Suruhanjaya Security. Okey. Kalau forex MT4. Pemantau dia broker. Yang kita nak tengok hari ni adalah cryptocurrency. Dia punya jual beli dia dekat exchanger dan pemantau dia adalah salah satunya adalah Coin Market Cap. Okey, ni salah satu. Okey. Kita tengok pula apa tu Coin Market Cap. Coin Market Cap ni adalah satu tempat ataupun satu website yang menyenaraikan semua cryptocurrency di seluruh dunia. Dan memaparkan semua aktiviti cryptocurrency termasuk jumlah permintaan pasaran secara total. Okey. Jadi terdapat 15,000 cryptocurrency yang terdaftar di Coin Market Cap. Okay, ada juga yang baru buat yang tak didaftarkan dekat Coin Market Cap. Ada juga yang orang buat dan tak didaftarkan. Biasanya kalau yang tak didaftarkan ni yang coin-coin yang ataupun cryptocurrency yang baru muncul, yang baru dibuat kan. Okey, nah kadang-kadang yang baru dibuat ni kalau dia saja buat sebab nak scam orang, memang orang beli then hilanglah anda punya anda punya aset kan. Ada juga macam tu sebab kita tak tahu. Jadi jumlah urus niaga unit kripto melebihi trilion dolar, nampak satu dunia trilion dolar dia punya urus niaga. Sikit ke banyak? Okey. Terdapat lebih daripada 450 pusat urus niaga kripto yang bergerak exchanger. Exchanger ada lebih daripada 450 yang terdaftar di seluruh dunia dan dinilai prestasinya mengikut aliran jumlah transaksi jual beli unit cryptocurrency. Okey, kita tengok exchanger. Exchanger merupakan pusat aktiviti jual beli semua cryptocurrency di seluruh dunia. So terdapat 450 exchanger. Prestasi dia bergantung kepada kepercayaan pasaran yang dinilai dari ciri-ciri keselamatan dari serangan hacker. Okey, ciri-ciri keselamatan exchanger yang diyakini memberi tumpuan dan keyakinan pasaran menjalankan urus niaga. Okey, jom kita tengok the real coin market cap. Kita tengok coin market cap. Okay, ni coin market cap. Anda boleh akses coin market cap. Anda pergi je coinmarketcap.com. Okey, dan anda tengok kat sini coin market cap. Kalau saya pergi, okey, kita boleh tengok kat atas ni nampak tak? Crypto. Okey. Dia tulis sini. Crypto market cap dia berapa? 10 trilion. Nampak punya banyak Market cap 10 trilion. Okey, 24 jam. Urus niaga 24 jam. 183 bilion. Sikit ke banyak? Banyak Okey. Okey, dan kalau anda tengok kat sini, inilah salah satu contoh coin. Bitcoin. Bitcoin ranking dia nombor 1. Ranking dia nombor 1. Dan nilai dia adalah 294,000 satu Bitcoin. Okey. Dan nombor 2 Ethereum. Yang ni USDT salah satu daripada coin. Yang ni dipanggil stable coin. Yang mana nilai dia tak berubah. Nilai dia mengikut US dollar. Okey, nilai dia mengikut US dollar. Dia ikat dengan US dollar. So, USDT ni dalam bentuk kripto, US dollar dalam bentuk fiat. Jadi, dua-dua ni harga dia sama. Okey, dan ada coin BNB, coin Solana, XRP ni sebenarnya nama coin lah. Jadi terjawablah yang tanya tadi tu, apa Bitcoin dengan kripto? Bitcoin adalah salah satu daripada berpuluh, beratus, beribu cryptocurrency. Okey, dan Bitcoin nombor 1 dan Bitcoin yang pertama tercipta. Okey, dan kalau saya klik Bitcoin ni, okey, saya klik dia,
Anda boleh tengok Bitcoin ni harga dia naik dan turun, naik turun, naik turun, naik turun kan harga dia. Okey, harga dia naik turun, naik turun. Jom kita tengok berapa harga dia. Harga sekarang 294,000. Okey, 294,000 dan saya suka nak tengok all kat sini. Okey. Okey, saya tengok, saya klik all Okey, anda tengok pada katakanlah pada tahun 2000 berapa ni? Katalah kat sinilah. Tahun 2000 berapa ni? Tahun 2020. Okey, tahun 2020. Katakanlah tahun 2020 anda beli satu Bitcoin atau 2020 kita belakang dulu sikit lah. 2020 tak best. Tahun 2017. 2017, 2016, 2015, katalah 2014. 2014 anda belilah satu BTC contoh. Harga satu BTC ni RM1,885. Okey, tahun 2014. Kita drag lagi. Tahun 2012. Harga dia RM18 je. Harga dia RM18. Satu Tahun 2000. Tahun 2012. Okey, kita tengok tahun 2014. Tahun 2014. Harga dia berapa? RM1,400. Okey. 10 tahun kemudian. Harga dia RM294. Apa maksud dia? Saya nak tanya anda lah. Okey tak kalau time 2014 ni anda dah tahu dah pasal Bitcoin ni, okey, dan anda katalah anda saja-saja je beli 2014 anda saja-saja je beli, satu je anda beli dan anda simpan dengan selamat dan pada hari ini anda nak jual, anda akan dapat berapa? Berapa anda punya untung? Cuba komen, cuba komen. Kan? Tapi masalahnya kita pun tak tahu. Saya tahu pasal Bitcoin ni tahun 2017. Saya tahu masa tahun 2017 kawan saya duk cerita. Time tu, time 2017, kita tengok harga dia berapa. Masa tu saya tak beli tau. Kata, apalah kripto ni. Ini mengarut lah kripto ni. Saya cakap kan. Ya, ini mengarut lah kripto ni. Time tu harga dia baru 30,000. Katalah saya belilah sikit 0 point berapa. Hari ni harga dia 294,000. Anda bayangkan Okay. Kita tengok tahun lepas lah Kita tengok tahun lepas. Tahun lepas harga dia 174,000. 174,000. Tahun 2023 142,000 tau. 142,000 tahun 2023. Sekarang ni tahun 2024 dah jadi 294,000. Dah naik 100% dah dalam masa setahun. Katakanlah anda pegang Bitcoin ni RM1,000. Lepas setahun, dia jadi RM2,000. Macam. Okey tak okey? Tapi kena ingat. Ini Bitcoin. Okey. Ada juga yang orang beli tapi tiba-tiba harga dia jatuh menjunam tak naik-naik. Macam Bitcoin ni, dia adalah naik turun dia, nampak? Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Dia macam emas juga. Tapi dia memang volatile lah. Dia naik turun, naik turun. Dia bergantung kepada market dunia lah. Kan macam ni, nampak? Ni, harga dia 213. Bila ni? Tahun bulan 7. Bulan 7 dengan bulan 10 naik berapa banyak ni? Berapa persen naik ni? Okey, jadi yang saya nak bagi tahunya sebab tu anda kena ada ilmu. Anda kena ada ilmu. Best tak benda ni? Saya tanya anda, best tak? Kan? Kan? Ini contoh dia. Nampak tak ni? Ada maximum supply. Ada 21 million BTC je ada. Total supply baru 19 million. Belum maksimum lagi. Dah berapa tahun dah? Dah berapa tahun dah? Dia dicipta pada bila? Anda boleh tengoklah sejarah Bitcoin ni, kan? Dia dicipta pada bila dicipta. Kita boleh tengok kat sini. Low all time high, kan? Okey. Okey. Nampak? Kat sini adalah dia punya sejarah dia. Kalau anda nak belajar, nak baca. Okey. So, hari ni, saya
nak petik satu lagi jenis, satu lagi jenis token, okey, satu jenis token, nama token dia UB. Nama token dia UB. Okey, satu lagi token yang saya nak share dengan anda, nama dia UB. Okey, dalam banyak-banyak token ni, saya nak share satu dulu. Okey, supaya anda faham satu ni. Kenapa saya pilih ni? Okey, anda ikut je lah kenapa saya pilih ni. Kita study lah sama-sama. Okey, kenapa token ni? Okey, jom kita tengok. First kali kita tengok dia punya about dia. Okey, apa cerita? UBitX ni apa? Okey, UBitX ni sebenarnya dia adalah fast-paced world cryptocurrency trading. UBitX exchange stand out as a beacon of innovation and efficiency. They founded, okay, market maker and crypto veteran. Yang cipta dia orang yang dah berpengalaman dalam kripto ni, dan dia juga pioneer dalam fly leopard AI teknologi. Okay, dia guna AI teknologi. Okay, dan kat sini ni anda boleh baca lah. Okay, anda boleh baca. Okay, kita tengok sini, kita boleh baca founder dia, dan juga kat sini establish pada tahun ni. Dia establish pada tahun ni. Dan kalau kita tengok, okey, UB ni, token UB ni, okey, ranking dia memanglah, ranking dia dalam 2815 ranking dia. Sebab dia baru kan. Okey, dalam 9876 yang aktif, yang dilistkan di CoinMarketCap, dia nombor 2815. Dan hari-hari ranking ni akan berubah lah. Okey, dan kita tengok okey, kita tengok pada bulan berapa ni? Okey, kita tengok pada bulan jeng jeng jeng. Kat sini bulan Jun. Kita tengok pada bulan Jun. Bulan Jun harga dia RM4.80. Bulan Jun harga dia RM4.80. Hari ni harga dia berapa? RM12.60. Katakanlah anda ada RM1,000. Anda ada RM1,000. Anda beli RM1,000 token UB ni. Harga dia RM4. Okey, harga dia RM4 satu unit. Anda beli RM1,000. Hari ni yang RM1,000 tu jadi berapa? Siapa boleh jawab? Katalah harga dia RM12. Daripada RM4 jadi RM12. So, berapa? Berapa yang anda dapat? Daripada RM1,000 dia jadi berapa? Saya nak tanya ni. Siapa boleh jawab? Soalan simple je. RM1,000 dia jadi berapa? Jadi RM1,000 tiga kali ganda. RM3,000 lah. RM3,000. Okey, daripada RM4 jadi RM4 jadi RM12. 4 kali 3, 12. Kalau RM1,000 jadi kali 3, RM3,000. Nampak tak kat situ? Okey. Kalau kata sekarang ni harga dia adalah RM12.60. Kalau jadi harga dia jadi RM50, jadi RM100. Banyak tak yang kita dapat? Cumanya kita tak tahu. Sama juga macam emas. Kita tak tahu harga tu akan naik ke turun ke, kita tak tahu. Dan anda tengok supply dia, total supply dia 100 juta sahaja. Ada 100 juta je maksimum. Okey. Dan pada tempoh 24 jam, okey, 9 juta diperniagakan. 9 juta Oh, banyak Okey. Dalam dunia. Okey, dia dalam dunia lah. Dan kalau kita tengok kat sini, yang bestnya dia meningkat tu cantik. Tu yang saya suka tu. Saya suka dia ni, nampak tak dia meningkat? Tu naik. Nampak? Dia cantik, graf dia naik tu cantik. Okey, saya nak tanya, kenapa dia naik cantik? Isu dia kenapa dia naik cantik? Siapa boleh jawab? Nilai token ni dia turun sebab apa? Dan dia naik sebab apa? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan dia naik ataupun turun? Itu persoalan dia. Yes, demand. Maksud demand adalah sekiranya lebih ramai membeli, okey, harga akan naik. Sekiranya ramai jual, harga akan jatuh.
Okey, sebab tu kalau kita tengok, maknanya orang membeli, lepas tu orang jual sikit. Beli, orang jual sikit, tu jatuh sikit. Naik lagi, orang banyak beli, lepas tu orang jual balik, jatuh sikit. Naik beli-beli, lepas tu orang jual, jatuh sikit. Naik beli-beli, orang jual, jatuh sikit. Naik beli-beli, jual. Kenapa dia punya graf ni cantik? Disebabkan sistem dia, ekosistem dia menyebabkan ramai orang simpan. Dia tak jual. Ramai orang simpan. Ramai orang staking. Staking ni maksudnya dia menyimpan. Dia menyimpan untuk mendapatkan reward. Sebab dia menyimpan. Okey, satu lagi. Ah, yes, harga dia tengah murah tu pun yalah betul juga. Harga dia tengah murah. Banyak lagi token-token lain pun harga murah juga. Ada juga token-token lain yang naik lepas tu turun tak naik-naik. Ada. Ada yang naik turun tak naik-naik. Okey. Jadi kita ni nak kena bijak ah. Kita nak kena bijak. Okey, jadi kat sini ni anda nak kena faham. Okey, anda nak kena faham apakah kriteria yang menyebabkan dia boleh naik dan dia boleh create permintaan. Dan kita kena tengok token UB ni digunakan untuk apa. Jadi kat sini ni kita boleh baca lah. Okay, kita boleh baca ada white paper, ada website, kita boleh baca. Okay. Dan kat sini juga, okay, kita boleh tengok okay, dekat mana ia diperniagakan. Ada setengah token, dia tak boleh diperniagakan kat mana-mana. Okay. Macam UB ni, dia listkan dekat beberapa exchanger lain. Exchanger kan tadi ada banyak. Okey, jadi dia listkan dekat exchanger lain. Okey, contoh dia listkan dekat 5 exchanger. Buat masa ni dia dah listkan dekat 5 exchanger. Exchanger ada banyak. Cuba anda bayangkan kalau sebulan dia listkan lagi satu. Sebulan dia listkan lagi satu. Sebulan dia listkan lagi satu. Lagi banyak exchanger dia listkan, lagi banyak jual beli berlaku, lagi banyak ada permintaan, lagi banyak dan lagi mudah dia akan naik. Itu satu. Yang kedua, lagi ramai orang simpan token ni, lagi orang kata apa, lagi possibility untuk naik tu lagi tinggi. Kan? Sebab orang simpan, orang nak dapatkan reward. Jadi dia staking. Staking ni dia simpan. Sebab bila dia simpan, so Ubit ni dia boleh apa orang kata apa, dia boleh gunakan kita punya tu untuk naikkan lagi infrastruktur ke apa ke, nak bantu ni, nak komputer lah apa benda semua tu, dan dia bagi reward. Dia macam tu. Okey. Dia macam token ni bergantung kepada dia nak buat apa lah. Dia nak buat bisnes apa menggunakan token ni. Kita kena tengok lah dia punya white paper dia. Jadi yang bestnya adalah UBX ni dia bukannya hanya cipta token saja, tapi dia ada exchanger dia sendiri. Dia ada exchanger dia sendiri. Jadi keuntungan dia datang daripada exchanger. Ada token yang tak ada exchanger. Dia tak ada exchanger dia sendiri. Ada token yang tak ada exchanger dia sendiri. Tapi UB ni dia ada exchanger dia sendiri. Okay, jom kita tengok exchanger dia. Yang tu yang best. Jadi bila dia ada exchanger dia, bermaksud ni exchanger dia. Bermaksud kita boleh beli dan jual. Kita boleh beli dan jual dan kita boleh simpan dekat sini. Kita boleh simpan, kita boleh beli dan kita boleh jual. Okay. Jadi kalau kata kita nak beli, kita ada USDT, kita nak beli, kita boleh beli ya. Kita boleh belilah UB tu. Kalau kita nak jual, kita boleh jual lah UB tu. Sebab Ubit Exchanger, dia adalah exchanger juga. Dia adalah satu ekosistem juga. Ada setengah-setengah token dia bukan ekosistem. Dia hanya token saja. Ada yang token project game, ada token project AI, ada token project, macam-macam project lah. Kan? Kita kena pandai pilih lah. Kan? Jadi kat sini ni dia adalah kita boleh staking, kita boleh orang kata apa? Yang best sekali dia juga ada UB card. UB card ni yang saya suka. Yang mana UB card ni kita boleh apply visa
dan USDT kita boleh tukar kepada USD, kan? USDT kita boleh tukar kepada USD dan kita boleh berbelanja guna Visa. For sure lah dia adalah dia punya fees dia kan, 2% service fee dia. Okey. Dan saya dah pakai dah. Saya dah pakai dah. Saya pakai yang digital Visa lah. Yang kata apa, tak guna virtual Visa, tak guna physical card. Sebab physical card ni nak kena deposit 199 USD. Kalau yang virtual tu 10 USD saja, 10 USDT kan. Jadi itu yang saya ambil lah kad ni. Sebab senang, saya nak beli tiket kapal terbang ke kan. Kita dapat untung, kita boleh beli tiket kapal terbang guna Visa tu. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak apa yang saya nak terangkan kepada anda. Okey, jadi belajar-belajarlah mula menyimpan token. Okey, belajar mula menyimpan token. Jadi secara asasnya yang saya nak share dengan anda, okey, secara asasnya adalah yang anda perlu, orang kata apa, yalah, anda perlu kuasai. Anda perlu kuasai lah benda-benda ni semua, okey. Benda-benda ni semua anda perlu kuasai. Jangan orang kata apa, kita tak nak belajar benda ni. Okey, jangan kita tak belajar. Okey, seharusnya kita kena belajar benda ni. Suka tak suka kita kena belajar supaya kita jadi pandai. Okey. Okey, ni saya nak share dengan anda secara basicnya. Okey, ni secara basicnya. Okey, benda ni kacau pula. Sekejap Okey, secara basic yang anda perlu tahu adalah, okey, nampak jelas Sekejap. Saya tak nampak anda. Okey, nampak jelas. Okey. Secara basic yang anda kena tahu adalah tadi tu blockchain. Yang blockchain ni adalah gabungan-gabungan komputer. Dia ada network-network dia, ada banyak sangat network. Okey, dan kena ada aset kripto. So kalau anda nak bermula, mulalah dengan UB sebab UB murah je. Sekarang ni RM12, 30 sen. Akan datang kita tak tahu, mungkin naik, mungkin turun. Okey, kalau naik alhamdulillah. Lepas tu kita ada wallet. Okey, UBX tu pun adalah wallet juga yang kita boleh simpan, boleh hold kripto kat dalam tu. Dan juga kita boleh send, receive, swap dengan buy. Kita boleh beli, kita boleh jual, kita boleh transfer. Okey. Okey, kita boleh transfer, kita boleh jual dekat kawan kita beli, bagi kita duit, ataupun kita beli dengan kawan kita bagi kawan kita duit, kawan kita bagi kita UB. Okey, dan kita boleh tambah aset kripto kita tu dengan cara kita buat staking, kita buat mining. Dia ada banyaklah cara kan, tapi kita fokus satu dulu, kita fokus yang basic dulu. Itu yang penting supaya kita faham. Okey, jadi saya rasa cukup setakat itu saja untuk saya share pada hari ini. So anda boleh tengok dekat ruangan description. Okey, kat situ tu ada link yang saya share. Okey, ada link yang saya share dan anda boleh kalau anda nak tanya soalan ke apa, anda boleh tanya di situ. Okey, di ruangan komen. So, saya harap anda mendapat sedikit sebanyak informasi berkaitan dengan apa yang saya share dengan anda. So, insyaAllah di masa akan datang saya akan share banyak lagi. Okey, itu saja. Untuk kali ini kita jumpa di dalam WhatsApp group. Okey, dan jangan lupa subscribe. Subscribe YouTube channel Simpan Gold. Anda nak beli sendiri pun boleh. Anda nak beli dengan kawan-kawan pun boleh. Tapi kalau anda tak tahu, anda tanya saya dulu. Okey, tanya saya. Saya guide anda. Sebab ada orang beli sendiri tak dapat. Ada orang beli sendiri mahal. Ada orang beli sendiri tersilap. Ada orang beli sendiri kena scam. Banyak kes berlaku. Jadi kalau tak tahu, tanya dulu. Jangan pandai memandai. Sebab pernah berlaku. Okey, ada orang pandai memandai dan lesap macam tu saja. Saya tak nak benda ni berlaku pada anda. Dan kalau boleh, tanya saya. Okey, tanya saya untuk kali pertama dan anda belajar dan kemudian lepas tu anda manage sendiri. Tak ada masalah. Okey, kita buat dengan kuantiti yang minimum dulu untuk anda pegang aset kripto UB ni. Okey, itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.